Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar unit terakhir bab 4 sebatian karbon, unit 4.6 polimer semula jadi. Dalam topik ini kita akan belajar tentang maksud polimer, proses pempolimeran dan contoh polimer, dan seterusnya melihat satu contoh polimer semula jadi iaitu getah asli, ciri-ciri getah asli dan pemvulkanan getah asli. Mari kita lihat apakah itu polimer dan proses pempolimeran. Monomer ialah unit-unit kecil yang membentuk polimer. Polimer dihasilkan apabila unit-unit kecil monomer ini bergabung untuk membentuk rantai yang panjang. Nama proses untuk pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia bagi menghasilkan polimer bermolekul besar berbentuk rantai panjang ini dikenali sebagai proses pempolimeran. Proses polimeran pula merujuk kepada proses apabila molekul polimer berbentuk rantai ini dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. Pempolimeran yang melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal dan membentuk polimer pula dikenali sebagai pempolimeran penambahan. Seterusnya kita akan lihat contoh-contoh polimer dan kegunaannya. Polimer boleh dikelaskan kepada dua. Satu, polimer semula jadi. Polimer semula jadi ialah polimer yang wujud secara semula jadi. Satu contoh polimer semula jadi adalah kanji dan monomernya glukosa dan digunakan untuk memberikan tenaga. Seterusnya, polimer protein yang terdiri daripada monomer asid amino dan berfungsi untuk membina sel dan tisu paharu. Contoh polimer semula jadi yang ketiga pula ialah getah asli yang terdiri daripada monomer isoprena. Getah asli digunakan untuk membuat belon, gelanggang getah, bantal dan sebagainya. Seterusnya kita akan lihat contoh polimer sintetik pula. Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Contoh polimer sintetik adalah polietena dan monomernya adalah etena. Contoh polimer kegunaan polietena ini adalah dalam botol plastik, beg plastik dan juga baldi plastik. Seterusnya, polystyrenas adalah satu contoh polimer sintetik dan monomernya adalah styrena. Ianya digunakan untuk membuat bekas makanan, cawan, bahan penebat api seperti mana yang ditunjukkan dalam rajah. Contoh yang seterusnya adalah polimer perspex. Monomernya adalah metil metakrilat dan digunakan untuk membuat cermin pesawat tingkap, tingkap kenderaan, gigi palsu, kanta pelekap. Contoh yang terakhir adalah getah sintetik. Getah sintetik ini digunakan untuk membuat sarung tangan, tayar kereta, tapak kasut dan contoh monomer untuk getah sintetik adalah neoprena. Mari kita lihat getah asli dan ciri-cirinya. Apabila batang pokok getah ditoreh, susu getah asli atau latex diperolehi. Ciri-ciri getah asli atau latex ini adalah kenyal dan lembut,
Penebat elektrik yang baik tidak tahan haba dan tidak telap udara. Seterusnya, mari kita mengkaji ciri-ciri getah asli pula. Contohnya, apabila getah asli dimasukkan ke dalam tabung didih yang berisi air mendidih, didapati getah asli menjadi lembut. Dan apabila getah asli diregang atau dipulas, ianya didapati kembali kepada bentuk asal. Ini adalah kerana getah asli bersifat kenyal. Daripada aktiviti ini, kita dapat membuktikan getah asli adalah lembut dan bersifat kenyal. Seterusnya, kita akan lihat satu aktiviti untuk mengkaji kesan asid dan alkali terhadap lateks. 3 bikar diisi dengan kuantiti yang sama lateks dan bikar pertama diisi dengan asid etanoik, yang kedua larutan amonia dan bikar ketiga dibiarkan tanpa sebarang bahan dan dibiarkan selama 30 minit. Selepas 30 minit, didapati bikar yang mempunyai yang ditambah dengan asid etanoik, lateksnya menggumpal. Manakala untuk bikar yang ditambahkan dengan larutan amonia, lateks didapati kekal dalam bentuk cecair, manakala untuk bikar tanpa sebarang bahan, terdapat sedikit sahaja lateks yang menggumpal. Kesimpulannya, penggumpalan lateks berlaku apabila larutan asid ditambahkan pada lateks dan lateks kekal dalam bentuk cecair apabila larutan alkali ditambah pada lateks. Dan jika lateks dibiarkan tanpa ditambah asid, lama kelamaan lateks menggumpal akibat daripada tindakan bakteria yang menghasilkan asid dan meneutralkan membran protein molekul getah. Seterusnya kita akan lihat bagaimanakah tindakan asid terhadap lateks. Dalam lateks terdapat molekul-molekul getah berbentuk rantai seperti mana dalam raja yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Dan terdapat cas-cas negatif yang mengelilingi permukaan luar membran tersebut. Hal ini menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain dan kekal wujud sebagai cecair secara semula jadi. Apabila asid ditambah ke dalam lateks, ion-ion hidrogen yang bercas positif daripada asid akan meneutralkan cas negatif pada permukaan membran protein. Tanpa cas negatif ini, molekul-molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain yang menyebabkan membran protein pecah. Disebabkan oleh itu, rantai polimer getah akan keluar dan saling berbelit lalu membentuk gumpalan pepejal. Kita telah melihat tindakan asid terhadap lateks, mari kita lihat tindakan alkali pula terhadap lateks. Apabila alkali ditambah ke dalam lateks, ion-ion hidroksida daripada alkali akan meneutralkan ion hidrogen yang dihasilkan oleh asid akibat tindakan bakteria. Jadi, cas-cas negatif kekal pada membran protein dan molekul getah tetap menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggar. Maka, molekul getah akan kekal dalam keadaan cecair. Daripada sifat getah asli yang bersifat kenyal dan lembut,
proses pemvulkanan getah dijalankan untuk mempertingkatkan sifat getah asli dan menjadikannya sebagai bahan yang sesuai untuk membuat pelbagai jenis barang. Rajah menunjukkan rantai polimer getah asli. Melalui proses pemvulkanan, getah asli daripada pokok getah dipanaskan bersama sulfur. Melalui proses ini, atom-atom sulfur ditambahkan ke dalam molekul-molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai untuk menghasilkan rangkai silang antara polimer getah dan terhasil rantai polimer getah tervulkan. Oleh sebab itu, apabila daya dikenakan, rantai polimer getah tervulkan sukar menggelongsor dan apabila haba dikenakan, molekul getah tervulkan sukar diputuskan pula. Maka, getah tervulkan adalah lebih tahan terhadap haba, keras, kuat, lebih kenyal, tidak telap terhadap cecair dan udara, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali, tidak mudah teroksida di udara dan penebat elektrik yang lebih baik berbanding getah asli. Maka, getah tervulkan yang dihasilkan melalui proses pemvulkanan ini mempunyai banyak kegunaannya, antaranya untuk membuat tapak kasut, sarung tangan, membuat bahagian kenderaan seperti paip penyaman udara, paip radiator, penapis udara, bilah pengelap cermin kereta, pelekap tingkap dan pintu, getah pelindung pintu, tayar dan sebagainya. 4.6 polimer semula jadi. Cikgu harap pelajar dapat menguasai topik bab 4 sebatian karbon ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.